Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan apa khabar semua fans Harimau Malaya? Alhamdulillah kita jumpa lagi hari ini di hari yang boleh katakan agak sejuk sikit. Tapi kita nak hangatkan anda dengan berita kejayaan tim Gusti Lengan kita. Mungkin anda jarang dengar berita tentang Gusti Lengan. Hari ini kami bawa kepada anda khas Presiden MyArm Malaysia iaitu saudara Muhammad Zul Fadli Abdul Halim. Sihat bang? Sihat-sihat, Alhamdulillah. Ya, so boleh tak kongsikan sikit berita kejayaan? Dengarnya baru-baru ini ada kejohanan peringkat Asia yang kita beraksi cemerlang, bang. Pada 18-19 hari bulan yang lepas, kita baru saja mengajukan kejohanan Gusti Lengan Asia 2022 lah. Ini kira kalau selepas pandemik COVID-19, ini merupakan pertandingan peringkat kontinental yang pertama, especially selepas kita berubah ke endemik lah. Even dekat level world sekalipun, tahun ni baru dia mula balik dengan segala kejohanan peringkat besar, peringkat world, peringkat European, peringkat South Africa dan lain-lain. So untuk pertandingan yang baru ni, kita pertandingkan dalam 60 kategori dan Alhamdulillah Malaysia membawa balik 32 emas keseluruhan daripada semua kategori pertandingan. Untuk satu kategori overall Malaysia menang, satu lagi Korea yang menang lah, Korea Selatan. So kita ada lebih kurang 300 penyertaan untuk kategori kiri dan kanan daripada semua kelas lah, daripada junior, senior, master, kategori wanita dan juga kategori boys bawah 15 tahun. So macam abang kata tadi, kita ini baru pertandingan yang pertama selepas endemik kan. Jadi Betul. kalau ikutkan, dapat tak kita kumpulkan macam atlet-atlet yang bertaraf antarabangsa yang ranking tertinggi tu, kita dapat kumpulkan tak? Kita dapat kumpulkan few lah dari beberapa negara, walaupun bukan semua. Macam yang saya katakan, kita baru saja pulih daripada pandemik. Bukan saja Malaysia, semua negara lain. Ada negara masih lagi bergelut dengan pandemik, masih lagi dalam fasa lockdown. Contoh macam China, contoh macam Hong Kong, dan Taiwan juga masih dengan strict SOP. Kalau nak keluar balik kena 14 hari punya kuarantin daripada Malaysia dan sebagainya. Tapi saya boleh katakan sambutan walaupun belum sepenuhnya pulih, boleh dikatakan agak memperasankan. Pula-pula yang berlevel tinggi, yang boleh katakan level-level antarabangsa, ada yang level world champion pun turut hadir untuk memeriahkan kejohanan ini. Saya kira satu pembukaan yang baik untuk Gusti Lengan setelah 2 tahun menyepi. Menurut Abang Zul tadi, kita dapat 32 emas. Itu memang bagi saya luar biasa tu, bang. Adakah bermaksud sebenarnya memang level Gusti Lengan di negara kita ni pada tahap yang membanggakan sebenarnya? Mungkin orang kurang tahu. Saya kira untuk level Gusti Lengan, untuk sukan Gusti Lengan ni, Malaysia merupakan, saya boleh kata, sebagai kuasa tertinggi di Asia Tenggara, di Southeast Asia. Itu tak dapat nafikan sebab kita merupakan salah satunya negara yang mengeluarkan juara dunia dan juga juara Asia sejak kita mula berjinak-jinak dengan semua negara-negara lain daripada 2010, 2011. Tapi untuk level Asia, ada banyak lagi negara yang lebih hebat. Contohnya macam Kazakhstan, macam Uzbekistan, Kyrgyzstan dan China yang belum lagi dapat hadir. InsyaAllah mungkin di kejohanan yang akan datang, bila kita bawa tim kita untuk jumpa, saya tetap positif yang kita tetap boleh dikira sebagai kuasa yang hebat dalam Gusti Lengan. Tapi untuk Southeast Asia, kita merupakan kuasa yang tertinggi sekali dalam Gusti Lengan. Wow. Itu mungkin ramai rakyat Malaysia yang tak sedar tu, bang. Tapi kalau macam abang pula, dari segi penganjuran, adakah memang aktif? Kalau sebelum pandemik lah, maksudnya sebelum pandemik memang aktif. Tiap-tiap tahun kita ada buat kejohanan bertaraf Asia ke dunia dekat Malaysia. Macam mana, bang? Maksudnya tadi kalau aktif pertandingan tu, kita dari segi penganjuran juga, kita aktif tak anjurkan pertandingan-pertandingan arm wrestling ni untuk peringkat antarabangsa? Pada tahun 2015, kita pernah menganjurkan kejohanan Gusti Lengan dunia disertai lebih daripada 1,500, lebih kurang 1,200 ke 1,500 atlet daripada 50 negara. Dan selepas tu kita ada anjurkan beberapa pertandingan peringkat antarabangsa open lah. Contoh macam Premier One on One di Sarawak pada 2019. Kita juga ada Melaka Open pada 2017. Dan sebenarnya kita plan nak buat Malaysia Open tahun ni juga, hujung tahun. InsyaAllah kalau tak ada arah, kita akan jemput semua negara yang dapat hadir lah, yang kita kira dia punya isu pandemik dia sudah reda. Wow, jadi penganjuran peringkat dunia ada, dengan pencapaian atlet yang boleh katakan membanggakan juga,
Tapi kalau kita cakap fact abang, maybe sukan ni masih kekurangan dari segi publicity, promosi. Abang rasa kat mana yang perlu dinaik tarafkan, ditambah baik untuk semua orang lebih aware tentang pencapaian ataupun perkembangan sukan gusti lengan ni bang? Pada saya dalam kes ni kementerian juga memainkan peranan yang tinggi lah dari segi publicity dan ambil tahu tentang mana-mana sukan yang dapat memberikan, for example, emas untuk pertandingan di peringkat sukan C, contohnya sukan dunia. Macam kita ada World Champion yang bawa balik emas pada tahun 2019. So kalau kita kira kat situ, kalaulah contohnya Kementerian Belia dan Sukan memberikan contoh macam pandangan kepada sukan kita ni, insyaAllah saya committed dan yakin Sukan C 2027 kita selaku tuan rumah, kita boleh membawa pulang tak kurang daripada 10 emas daripada gusti lengan saja. Sebab kita ada banyak. Wow, jadi maksudnya dia walaupun sukan C yang bercakap tu 2027, dia punya perkembangan mungkin atlet pun tak putus ya dalam kita punya negara ni, menghasilkan atlet-atlet gusti lengan yang baru. Kita tengok pattern daripada awal, daripada 2015 lah, daripada mula-mula kita kurang atlet yang bukan kita kata kurang lah, sangat limited atlet yang berlevel tinggi untuk main di peringkat antarabangsa daripada 2015. Dan sejak 16, 17, 18 dan sehingga ke gusti lengan Asia ni, saya dapat tengok lebih banyak atlet yang peringkat tinggi tumbuh macam cendawan yang dapat berikan saingan dalam kejohanan peringkat antarabangsa. Contohnya di 2015 kita tak bawa pulang sebarang gol. Lepas tu di kejohanan yang terbuka sebelum ni di luar, di China sebelum ni mungkin 1-2 gol, paling banyak 4-5. Sekarang bila buat ke peringkat Asia, walaupun disertai lebih daripada 12 negara, kita dapat bawa pulang sehingga 32 gol. So dekat situ kita nampak level kita makin meningkat sebab mungkin promosi yang berterusan dan juga media main peranan, makin ramai yang hendak ikut pertandingan gusti lengan dan juga bakat-bakat terpendam yang baru tu kita nampak dapat memberikan saingan kepada sukan ni. Yang bertindak untuk mencongkil bakat-bakat baru tu persatuan di bawah tuan ataupun setiap negeri ada dia punya plan pembangunan sendiri setakat ni, ataupun banyaknya gerak secara sendiri? Kita ada persatuan peringkat negeri dan kita juga ada persatuan peringkat induk lah, macam kita MyArm. Kita ada social media kita ada Instagram kita. Persatuan peringkat negeri pun meriah melakukan publicity. Kita ada daripada Persatuan Sabah, Sarawak, Labuan, Putrajaya, Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan lain-lain. Jadi bila setiap kali kita buat event, kita akan sentiasa blast, kita akan sebarkan kepada umum. Kalau kita ada media, kita akan minta media bantu supaya orang tahu sukan gusti lengan ni wujud. Dan sukan gusti lengan ni bukan setakat sukan rakyat, bukan setakat sukan rekreasi. Sukan ni dia ada hala tuju yang lebih tinggi, boleh pergi sampai peringkat Malaysia, peringkat antarabangsa dan juga ada pertandingan di peringkat dunia. So banyak yang datang, saya minat main gusti lengan, tapi saya kuat main kat meja sekolah dan lain-lain. Datang, kita bawa jumpa, ajar macam mana main sukan tu sendiri dekat peringkat yang lebih tinggi. Jadi bila kita nampak lama-lama 2-3 tahun, ada talent, buat pergi pertandingan, contohnya macam Safwan sendiri, mula-mula hanya berkesimpung suka-suka, sekarang dah jadi pemain peringkat antarabangsa, menang di kejohanan dunia nombor 2 dan sebagainya. Itu yang benda yang kita nak bawa bagi pendedahan yang sukan ni bukan setakat sukan rakyat, bukan setakat main kat meja biasa, dia ada sukan berperingkat profesional. Mungkin bagi orang yang tak familiar lah dengan sukan gusti lengan ni, adakah untuk menjadi seorang atlet gusti lengan tu semudah pergi gym, training dan boleh terus jadi atlet? Boleh abang terangkan proses dia untuk fokus kepada gusti lengan? Sukan gusti lengan ni dia bukan hanya untuk orang kata pergi gym, agak berat boleh jadi kuat. Tak. Sebab sukan ni dia melibatkan teknik, strength, dan strength tu bukan datang daripada muscle semata-mata, bukan otot semata-mata. Benda ni melibatkan pembinaan tendon, berapa lama masa diperlukan, sebab tendon ni bukan macam muscle kita senang nak build. Jadi kalau orang kata, saya kecil, saya tak kuat. Saya ni tak besar, tangan saya kecil, saya tak suka main gym, tak. Nak jadi pemain gusti lengan yang baik, kita kena bergusti lengan kat meja, berlatih bergusti lengan. Nak jadi pemain bola yang baik, kita kena main bola. Sama je dengan konsep gusti lengan. So, tak semestinya pergi gym untuk jadi kuat. Kita boleh berlatih berlawan di meja, kita boleh gunakan kaedah lain, bina satu meja, tarik getah ke, tarik spring ke. So, banyak kaedah untuk menjadi pegusi lengan yang baik. Dan kaedah latihan tu jauh lebih murah berbanding sukan-sukan lain. Alright.
Untuk yang terakhir bang, boleh tak bagi sebagai presiden My Arm Wrestling ni, so harapan dan mungkin perancangan untuk 5 tahun mendatang bagi sukan gusti lengan di Malaysia bang? Okey, pada saya yang menjadi impian yang utama sekali adalah untuk sukan ini diserapkan sebagai salah satu sukan yang pertandingan dalam SUKMA, dan juga di Sukan C 2025 Thailand dan 2027 kita selaku tuan rumah. Kita hampir saja nak dapat masukkan sukan ini dalam Sukan C Kambodia, tapi disebabkan pandemik, presentasi pada tahun 2020 ada kekangan dari segi nak pergi sana kuarantin 14 hari, balik sini 14 hari balik, jadi kita terlepas yang tu. Tapi insyaAllah untuk Thailand dan juga untuk Sukan C Malaysia 2027, kita akan make sure bid untuk masukkan sukan ini sebagai salah satu acara dipertandingkan, insyaAllah. Dan saya nak ulang tadi, abang yakin kalau dipertandingkan boleh bawa balik 10 emas macam tu? 10 emas tak jadi masalah. Kita yakin dengan kita sebagai kuasa tertinggi sukan gusi lengan di Southeast Asia. Wow. So terima kasih dapat berkongsi kepada kami berita kejayaan dan harapan perancangan sukan gusti lengan di Malaysia. Kami di Harimau Malaya doakan semua perancangan dipermudahkan dan atlet-atlet gusti lengan dapat mengharumkan nama Malaysia. Terima kasih Abang Fadli ya. Terima kasih juga daripada pihak. InsyaAllah. Kalau ada rezeki, kita jumpa lagi. Kalau ada kejohanan ke, Abang boleh halo-halo kami je ya. Semestinya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.